مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang kita dapat sambung kuliah kita tentang fiqh wanita. Pada pagi ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk al-libas. Al-libas. Sama dengan perkataan Melayu libas. Dengan libas ya. Libas ni pakaian. Al-libas. Jadi dia akan bincangkan dalam tajuk ni tentang apa maksud libas dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya, tentang bahan-bahan untuk membuat pakaian dan warna dan syarat-syarat pakaian wanita. Yang pertama menerangkan tentang maksud libas ya, libas. Lam ba ya alif. Lam ba ya alif. Bukan. Lam ba alif sin. Astagfirullahalazim. Lam ba alif sin, libas. Libas. Lam ba alif sin. Libas ni maknanya pakaian lah, apa yang kita pakai. Ya, ataupun dia panggil juga malbas. Malbas ni pakaian lah. Termasuklah semualah, tudung, baju, seluar, semua apa saja yang dipakai disebut libas, pakaian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah menyifatkan suami isteri itu pakaian masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maknanya isteri itu pakaian bagi kamu, suami. Ayat berapa sudah? Dan kamu pakaian kepada isteri. Kita cari surah Al-Baqarah. Dia dalam 180 lebih macam itulah, 180 berapa itu. Dia dalam bab lepas pada puasa tu. 180 lebih lah, boleh cari ya. Itu nak menunjukkan rapat hubungan suami isteri tu ya, sampai suami ni macam pakaian kepada isteri dan isteri pakaian kepada suami. Jadi sebab itu tak boleh dedah rahsia semua kan. Sebab kalau dah dedah rahsia tu maknanya tak berperanan sebagai pakaian lah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pakaian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah pakaian ni merupakan 187. Pakaian ni merupakan satu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan pakaian supaya manusia dapat menutup auratnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan ke atas kamu pakaian untuk menutup aurat kamu. Yuwari sawatikum, menutup aurat kamu, warisha dan bulu. Bulu ni maknanya pakaian untuk perhiasan. Artinya pakaian tu bukan hanya sekadar menutup aurat, tetapi ada juga jenis
maknanya boleh jadikan perhiasan lah. Sebab tu kan pakaian macam fashion. Itu maknanya, itu asalnya mana Islam tidaklah menetapkan fashion tertentu, melarang fashion tertentu, asalkan menepati tutup aurat. Walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi maksudnya apa pun pakaian kita ke, perhiasan ke, mestilah maknanya apa kata, digandingi dengan takwa tu. Kan, takwa, takut pada Allah lah. Maknanya nak berfashion ke, nak apa ke, jangan abaikan ciri takwa tu lah. Itu ayat menunjukkan bahawa pakaian ini satu daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan. Dan kita dalam tafsir minggu lepas kan, kita kata, kita dah sebut orang yang pertama jahit baju ni ialah Nabi Idris alaihissalam. Sebelum tu mereka pakai kulit. Jadi artinya industri buat baju ni, pakaian ni dah bermula seawal kewujudan manusia di muka bumi ni lah. Ya. Kalau ikut tafsir tu dia kata sebelum tu pakai kulit lah. Sebab dia menutup aurat ni fitrah. Dia bukan lahir berkembang, asalnya tak tutup, lepas tu tutup, tak kan. Dia sejak mula lagi fitrah manusia, dia malu lah. Malu dan menutup aurat. Dan sebab itu satu daripada objektif iblis ialah nak suruh manusia terdedah aurat. Dedah aurat kan, bila Adam makan buah tu kan, terdedah aurat dia. Itu yang iblis nak. Jadi kita tengok macam mana bila terdedah aurat tu, Adam dan Hawa cepat-cepat ragut daun-daun di syurga untuk menutup aurat. Jadi maknanya keadaan yang normal, manusia ni tak boleh berada dalam keadaan dedah aurat kan. Jadi pendedahan aurat tu sebenarnya abnormal lah. Walaupun itu dianggap sebagai satu kurang sihat lah. Apa? Normal tu kurang sihat lah kalau kurang sihat. sebab dia mendedahkan. Kurang akal. Jadi itu yang pertama, maknanya pakaian adalah satu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, pakaian merupakan satu tuntutan fitrah. Tuntutan fitrah. Dalam satu ayat Allah sebut, surah Al-A'raf juga, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tengok, syaitan membisikkan kepada keduanya supaya mereka berdua mendedahkan, membuka aurat mereka berdua. Surah Al-A'raf ayat 20 dan 21. Falamma dhaqa syajarata, bila kedua-duanya merasai buah tu, makannya buah, badat lahuma sawatuhuma, terdedahlah aurat kedua-duanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mulalah mereka berdua meragut, menarik daun-daun syurga untuk menutup aurat. Jadi kita pun tak tahu apa kaitan buah tu dengan dedah aurat, tapi Allah sebut bahawa syaitan tu memang dia tahu makan buah ni boleh membuka aurat. Wallahu alam, mungkin panas sangat, wallahu alam, tetap beranilah nak cakap kan. Jadi bila makan je buah, terbuka aurat. Tak tahu apa kaitan. Cumanya dia kata di sini, ayat ini menunjukkan bahawa mendedah aurat itu satu kemungkaran, dan suatu yang tak boleh diterima oleh fitrah, ya, dan suatu yang
bercanggah dengan akal sihat. Jadi sebab itu dia kata apabila terdedah aurat keduanya, mereka berdua terus cepat-cepat menutupnya. Maknanya apa saja yang boleh diambil untuk menutup aurat tu, mereka cepat-cepat mengambil. Jadi dia kata apabila mendedah aurat itu suatu yang dipandang buruk, dirasakan tak elok sejak zaman Adam alaihissalam, itu menunjukkan bahawa fitrah manusia memang tak terima pendedahan aurat itu. Jadi dia bukanlah kata berkembang, makin maju, makin tutup, mula tak tutup, tak ada. Dia memang dah difitrahkan begitu. Manusia memang tak boleh terima pendedahan aurat. Jadi sebab itu Islam menyuruh menutup aurat sesuai dengan fitrah. Sebab agama Islam ni agama fitrah. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Islam ni agama fitrah. Maksudnya agama yang sejajar, selari dengan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia menutup aurat. Dengan itu makna Islam datang mengukuhkan fitrah itu dengan memerintahkan supaya menutup aurat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kata ahli tafsir, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai bani Adam, ambillah perhiasan kamu inda kulli masjid. Jadi ahli tafsir mengatakan bahawa maksud perhiasan ini ialah memakai pakaian yang menutup aurat setiap kali ke masjid. Masjid di sini maksud dia tawaf dan solat. Sebab apa? Sebab zaman jahiliah tu orang-orang musyrik dia tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Pakai apa dia, satu kemuliaan kalau dapat tawaf telanjang tu. Itulah maknanya kesyirikan itu boleh merosakkan fitrah sampai perkara yang macam dia melihat perkara yang pada fitrahnya tak elok, dia nampak elok. Jadi macam kalau orang sekarang ni melihat pendedahan aurat tu satu kebanggaan, maknanya dia dah, fitrah dia dah menyeleweng, macam menyelewengnya kaum musyrikin zaman jahiliah dulu. Jadi sebab itu maknanya dalam Islam ni sebab dia selari dengan fitrah, mana Islam suruh menutup aurat dan melarang pendedahan lah. Sebab itu kita Islam melarang buka aurat walaupun duduk seorang-seorang, kecuali kerana darurat. Maknanya tak ada duduk rumah, tak ada orang, duduk seorang-seorang, buka lah semua. Kan? Kan batas aurat kan dia dah cerita sebelum ni panjang lebar. Jadi dia kata, kenapa Islam, kalau kita katakan menutup aurat itu fitrah, kenapa Islam tidak melepaskan, membiarkan kepada manusia menentukan sendiri hak pakaian dia? Dah kata dah fitrah dah. Kenapa tak biarkan, dah dia dah ada dalam fitrah dia? Tak usah nak atur-atur, tak usah suruh-suruh lah, ikut fitrah je lah. Kenapa? Sebab manusia pada asalnya suka tutup aurat dan tak suka dedah. Jadi biarkan dia fitrah itu pada asalnya. Kenapa pula Islam mensyariatkan hukum-hukum tertentu? Jawapan dia kata, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Dia mengetahui bahawa fitrah manusia ni tidak selamanya kekal sihat. Kekal dalam keadaan yang sejahtera selamat. Bahkan fitrah ini boleh menyeleweng dan rosak
dirosakkan oleh syaitan dan hasutannya. Jadi syaitan ni dia boleh mainkan peranan, dia menjadikan perkara yang buruk itu nampak cantik. Ini yang dikatakan tazyin. Tazyin. Tazayayanun. Tazyin. Tazyin ni daripada perkataan zina. Zina tu perhiasan. Perhiasan ni cantik lah. Jadi maknanya syaitan ni peranan dia, perkara yang buruk tu dia hiaskan sampai kita nampak cantik. Contohnya lah ratu cantik. Ratu kan, wah megah lah. Ratu tu raja, maknanya orang yang paling cantik di dunia. Takkah bangga tu? Kan? Jadi dia dah tutup lah yang buruk-buruk belakang tu. Kena buka habis apa semua tu. Sebab apa? Sebab nak dapatkan gelaran yang gelaran apa? Yang membanggakan tu. Itu contohlah. Tazyin. Tazyin. Zain ya. Tazayayanu. Daripada perkataan zina. Zayyana. Jadi dengan dia nampak cantik tu, dihias oleh syaitan tu, jadi fitrah yang dah menyeleweng tu dia akan suka. Manusia ni pada asalnya dia tengok yang buruk je, fitrah dia tak suka. Kecuali yang buruk tu dah dibungkus, nampak cantik. Nampak cantik barulah dia ambil. Macamlah kita kata kalau hadiah kan, katalah kalau dalam kotak satu katalah belian, satu lagi kaca. Tapi yang kaca tu dibungkus cantik, belian ni duduk dalam kertas surat khabar je. Kalau tengok gitu orang ambil yang mana? Ambil yang bungkus cantik lah. Orang ingatkan ini yang mahal kan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia yang dia juga kalau jadi dia kata, jadi itulah juga dia kata yang berkaitan dengan pakaian. Jadi hawa nafsu yang dikontrol oleh syaitan ni, maknanya dia cenderung kepada nak dedah kan. Sehingga dikata sehingga serupa telanjang. Sehingga serupa telanjang, bukan telanjang. Serupa telanjang lah sebab pakaian apa baju ni jarang pakai tapi Allah macam tak pakai. Membayang. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun telah menjangkakan apa yang akan berlaku di kalangan umatnya, seperti sabda baginda dalam hadis, dalam satu hadis yang sahih, dia kata sayakunu fi akhiri ummati nisa kasiyat ariyat, akan berlaku di akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian bertelanjang. Pakai tapi telanjang. Macam mana tu? Ala ru'usihna ka asminatil bukht. Atas kepala mereka seperti bonggol unta. Sanggu tinggi bonggol unta. Laknatilah mereka, sesungguhnya mereka adalah terlaknat. Jadi sampai Nabi kata al-ainuhunna, laknati mereka. Orang yang pakaian tapi telanjang, Nabi suruh laknat. Fa innahunna mal'unat, kerana mereka itu terlaknat. Hadis dikeluarkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Jadi orang Turki suka tu menggunakan. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, makna hadis ni, maksud Rasulullah SAW wanita yang berpakaian
telanjang ni ialah dia kata wanita-wanita yang memakai pakaian yang nipis. Yang nipis, yang membentuk badan dia dan tidak menutup auratnya. Maknanya dia nipis, sama ada dia nipis atau jarang. Nipis, jarang atau ketat. Dia tu kan, nipis, jarang, ketat. Jadi maknanya nampak je warna kulit, nampak je bentuk tubuh. Jadi maka mereka itu pada namanya berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nauzubillah. Ya? Nauzubillah. Nama pakai, yelah, siapa pun kata dia telanjang tu ada baju tu. Kan? Tapi baju tu nampak bentuk tubuh, nampak warna kulit. Dia tak rasa dia pakai tu ketat. Sebab tu dah syaitan dah tazin tadi. Tazin. Dah rasa ni. Nampak body saya lawa kan. Apa? Gitar. Macam tu gitar. Cantik lagi. Kita nampak warna. Jadi dia kata, maka dengan itu satu daripada nikmat Allah dan kurnianya kepada manusia, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan hukum pakaian. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan wanita. Lebih wanita. Sebab apa? Sebab wanita yang banyak dipengaruhi oleh pakaian macam-macam ni. Orang lelaki buat ke mana-mana pun tutup aurat. Baju seluar tutup aurat. T-shirt semua. Apa dia? Kadang tak nak tutup proper sikit je, bukan kena pakai tudung ke. Stokin lagi. Jadi dia kata dengan syariat yang jelas ini, dia menutup pintu-pintu syaitan. Jadi maknanya dia tidak boleh masuk lagi untuk menggoda dan mentazin supaya mendedak aurat. Sebab apa? Sebab hukum dah jelas. Jadi kalau Allah tak tetapkan hukum hakam ni, biarkan saja kepada fitrah asal, dia terdedah kepada godaan dan hasutan syaitan. Jadi bila dah jelas tu, artinya orang yang beriman, dia tak akan tergoda dan terpengaruh. Syaitan suruh dedah macam mana pun, dia tetap kekal dengan fitrahnya menutup aurat. Jadi syaitan tazin kok mana pun dia tak terpedaya. Itu yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil berat tentang hukum hakam pakaian ini. Dan yang keduanya, oleh kerana Islam ini satu agama yang syumul, yang menyeluruh, yang merangkumi semua aspek dan meliputi untuk semua zaman, semua manusia, lelaki dan perempuan, maka dia tak tinggalkan satu aspek pun kecuali ada hukum hakamnya. Jadi termasuklah pakaian tu. Maknanya kalau katakan Islam tak menyentuh bab pakaian ni, maknanya kuranglah sifat kesyumulan dia tu. Kata Islam ni syumul, kenapa bab kepakaian tu tak sentuh? Gitulah kan. Jadi oleh kerana Islam ni satu agama yang syumul, maka dia meliputi semua sekali, walaupun nampak urusan itu macam kecil atau intim. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, ma farraqna fil kitabi min syai'. Kami tidak abaikan dalam kitab ini sesuatu. Semua urusan dijelaskan dengan terperinci. Jadi pakaian yang disyariatkan ini adalah pakaian yang disyariatkan adalah pakaian yang selari dengan fitrah kita dan memakai pakaian sebagaimana yang digariskan oleh syarak itu satu ibadah. Jadi kalau katakan kalau syariat tak suruh kita pakai ikut fitrah je, dia tak jadi ibadah. Itu pun satu rahmat juga. Jadi memanglah menutup aurat itu fitrah kita. Kemudian Allah suruh pula. Jadi kita tutup ni bukan hanya sekadar nak memenuhi fitrah, tetapi nak mematuhi syariat. Maka dia menjadi ibadah.
Kan baik untuk kita kan. Baik untuk kita. Jadi sebab itu orang kata balik kepada innamal a'malu binniyat. Jadi kalau pakai itu semata-mata sebab suka je pakai, bukan nak ikut syariah, tak dapat pahala lah, tak jadi ibadah lah. Ataupun pakai sebab berkenan je fashion ni, kan, berkenan, ataupun ikut trend. Kan, sekarang trend orang pakai labu, sekarang trend orang pakai tudung, kita pun ikut trend. Jadi bukan atas kesedaran nak tutup aurat, itu tak jadi ibadah lah. Tapi kalau setengah tu kalau macam tengok ikut trend lama-lama hati dia terpaut dengan tu, itu kira dah bila dah terpaut tu ni lah baru yang ya. ibadah. Bila dah terpaut. Tapi kita janganlah kata alah sekarang ikut trend baik tak payah, jangan. Kan jangan. Biarlah dia buat kan, baiklah tu dia ikut trend yang baik tu, sekurang-kurangnya dia dah terlepas daripada dosa dedah. Cumanya dia tak dapat pahala ibadah lah, sebab dia tidak niat nak ikut syarak. Dia niat ikut syarak baru dapat pahala. Kita hari-hari kita buat macam dah. Dia terbiasa dah tak ada niat dah. Niat tu dia. Dah kewajipan. Atas kesedaran lah. Sebab kalau biasa pun, kalau orang kata, kalau kerana kalau bukan kerana kita tahu ni wajib, kita buka juga kan. Maknanya misalnya lah, kita orang datang rumah kita, kan, kita pergi buka pintu, orang lelaki masuk je lah, kan. Itu bukan. Bukanlah kata setiap kali nak pakai tu nawai tu ikut syarat, tak semestinya begitu. Tapi kita pakai tu atas kefahaman dan kesedaran bahawa kita wajib buat begini. Ya? Ya. Habit tu maknanya dah meringankan kita buat. Tapi setiap masa kita kena insaf lah, kita buat ni bukan kerana lain, tapi kerana suruhan Allah. Ayat 38 tu yang menunjukkan Islam ni syumul. Kan? Surah apa? Al-An'am. Ayat 38. Jadi itu dari segi takrif pakaian dan kenapa kita disuruh berpakaian. Seterusnya dia menerangkan tentang apakah bahan-bahan yang boleh dibuat pakaian. Bahan-bahan yang boleh dibuat pakaian dan warna. Ada tak Islam ni menetapkan warna tertentu yang boleh dan tak boleh? Jadi biasanya orang buat pakaian daripada bahan tumbuhan yang seperti kapas, apa lagi? Apa-apalah, sutera bukan tumbuhan kan? Dan dia kata ada juga yang dibuat daripada haiwan kan, seperti bulu dia, kulit, sutera. Itu ada juga. Dan ada juga yang tiruan kan, plastik ke apa. Kan? Jadi dia kata apakah hukum semuanya tu? Maknanya akan ceritakanlah. Dari segi bahan, apa bahan yang halal bagi kita untuk kita buat pakaian. Itu maksudnya. Okey. Pertama sekali dia kata di sini pakaian yang dibuat daripada kapas, bulu haruslah harus ya dipakai oleh lelaki dan perempuan. Kerana Nabi SAW kadang-kadang dia pakai pakaian yang dibuat daripada bulu, kadang-kadang dia pakai pakaian yang dibuat daripada cotton, kapas. Tak dengar apa? Tak, saya tanya lelaki saja ke? Lelaki perempuan sama je bahan, maknanya
pakaian yang dibuat daripada kapas, daripada bulu harus dipakai oleh lelaki dan perempuan, ya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad bahawa Nabi kadang-kadang pakai pakaian bulu, kadang-kadang pakai pakaian cotton. Jadi disebut tentang pakaian bulu dengan cotton dulu. Jadi yang bulu dengan cotton ni halal lah dipakai oleh lelaki dan perempuan. Jadi dikata yang kedua pakaian-pakaian yang diimport daripada negara bukan Islam. Jadi sekarang ni ada pakaian apa? Bundle. Bundle. Dia kata pakaian-pakaian sekarang ni dia kata yang diimport daripada negara-negara bukan Islam harus tak orang Islam pakai. Jadi dia kata kita tengok pakaian tu dah dipakai atau belum dipakai. Setiap satunya ada hukumnya. Jadi pakaian import tu harus ke tak harus. Jadi dia tengok dah dipakai atau belum dipakai. Jadi kedua-duanya itu ada hukum tersendiri. Pertama, pakaian yang belum dipakai, kain ela ke, baju siap ke, apa yang belum dipakai, jadi dia kata pakaian yang diimport daripada negara bukan Islam yang belum dipakai, cumanya dibuat di sana kan, dikilangkan di sana, dijahit di sana oleh orang bukan Islam, kemudian dibawa masuk ke negara Islam. Yang ini tak ada khilaf, haruslah harus pakai tu. Kata Ibnu Qudamah, dia kata kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ahli ilmu tentang harus solat dengan pakaian yang ditenun oleh orang kafir. Jadi mana umum lah ni orang kafir dalam negara kita ke kat luar ke. Tak tahu siapa yang tenun tu jadi masalah. Tenun tu termasuklah jahit ke, kilang ke. Kilang tu maksudnya kilang lah, jahit kita tahu kan. Kerana Nabi SAW memakai pakaian yang ditenun oleh orang kafir. Ini menurut Al-Mughni. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ketika dia membincangkan tentang cara hidup Nabi SAW dan sahabatnya, dia kata kebanyakan pakaian mereka dan hasil buatan Yaman yang dekat dengan mereka. Dan dia kata kadang-kadang mereka juga memakai apa yang dibawa daripada Syam dan Mesir. Masa tu Syam Mesir belum Islam lagi masa Nabi tu. Syam dengan Mesir tu. Kan Mesir tu kan dibuka zaman Umar Al-Khattab kan. Dan maknanya kain yang dibuat oleh orang Qibti, dan kita sedia maklum bahawa Mesir dan Syam dibuka selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi itu apa yang dibawa masuk daripada pakaian zaman Nabi itu artinya dibuat oleh orang kafir. Begitu juga Ibnu Taimiyah berkata pakaian yang dibawa masuk ke negara Islam pada zaman Nabi SAW daripada Yaman, Mesir, Syam dan penduduk negeri-negeri ini adalah kafir. Jadi orang Islam pakai pakaian yang dibawa masuk dari negeri ini. Jadi maknanya di sini ialah walaupun kita kata industri pakaian ni sebenarnya fardu kifayah. Maknanya kalau tak ada kain boleh buat masuk, katakan kita tak ada langsung industri buat kain, buatnya satu hari orang kafir tu sekat
tak boleh bawa masuk pakaian ke negeri kita, macam mana? Kita nak pakai apa? Jadi maknanya di kalangan orang Islam mesti ada industri buat kain. Jadi sampai menguat ke ekonomi sebab pakaian ni semua orang perlu kan. Semua orang perlu. Jadi kenalah ada kita punya. Walaupun harus boleh pakai, tapi cumanya untuk orang kata untuk apa orang kata pembangunan diri dan rumah kan, kenalah ada kita punya sendiri. Supaya tak berlaku nanti orang sekat. Manalah nak tahu. Satu hari akan datang kita tak tahu. Sekarang buat kain. Sutra-sutra tu banyak kan? Sutra adalah, yang tenun songket adalah. Yang tenun songket adalah, tapi benang semua tu ambil dari mana? Benang semua tu. Cina. Bahan kan? Bahan. Import. Semua import. Tali lah, apalah kan. Mana kita belum ada lah kan. Ada lagi kilang kain kat sini kot. Apa? Tenun pun bahan tu. Yang benang. Yang benang. Jomlah kita buat. Apa dia? Ilmu tu. Ada ke kursus-kursus buat kain? Tapi dulu kat UiTM ada tekstil kan? Diploma in tekstil. Tapi dia bukan buat kain tu. Dia printed tu yang buat print ni corak-corak. Tak. Yang tu lain. Iaitu design. Art and design. Ini tekstil. Teknologi buat kain. Sebab tu maknanya dia kalau kita pergi kedai dengan dia dia tahu pilih beli kain ni macam mana yang baik, macam mana. Sebab ada ipar dia ambil diploma in tekstil. Tapi tak buat juga kan. Tapi kalau macam ni ramai belajar yang dah tu, tapi tak ada juga yang buatkan kilang. Kita tak wujudkan kesedaran tu kan. Tapi tak ada benda kalau nak boleh je. Tapi maknanya kesedaran tu tak wujud kan. Tak nampak kepentingan ke apa. Pengeluaran pelajar tu dah setiap tahun kan. Bolehlah fikirkan kot. Kena mula dengan tanam pokok yang tanam pokok. Pokok kapas ke apa ke. Yang orang muda-muda lah. Wah, kita ni dah tua tak sempat dah. Kalau nak tanam kapas pun tak ada kapas, berbuah dah pergi. Tapi boleh juga kan, tak sempat pun. Boleh buat kain dia. Ustazah yang buat sutera tu daripada ulat. Kan Terengganu tu dia proses sendiri ulat tu. Ada, masih ada sampai sekarang. Tapi sutera tu sebab mahal. Dia tidak memenuhi keperluan semua kan. Orang lelaki pula tak boleh pakai. Tapi maknanya daripada sistem pembelajaran nak buat kain tu dah ada caranya. Cuma tidak berkembang. Dulu satu masa orang buat daripada nenas kan. Orang nenas. Yalah, sutera mahal satu. Dia tak memenuhi semua orang. Keperluan semua orang dan laki-laki tak boleh. Jadi kena buat cotton lah. Kain cotton. Ini sekarang pakaian yang telah digunakan. Ya, bandel lah. Bandel tu dah pakai kan? Dah pakai. Jadi yang telah digunakan, ya, pakaian yang telah dipakai oleh non-Muslim, yang telah yang dibawa masuk daripada negara kafir itu, yang mereka dah pakai. Jadi kata Ibnu Qudamah Al-Hambali, adapun pakaian mereka kalau mereka belum gunakan ataupun yang duduk atas ni kan, dia kata seperti serban, ada songkok ke, ataupun pakaian
atas je. Baju sejuk, macam baju sejuk. Baju sejuk ke pakaian atas, semuanya tu suci. Tak payah, maknanya boleh pakai dah sah buat solat. Macam baju sejuk baju apa jaket apa semua tu. Kan dia pakai dah atas je, tak kena tubuh dia. Tetapi apa yang kena aurat mereka, macam seluar ke, baju dalam ke, baju ni pun kalau yang dalam lah, maknanya yang dalam tu, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata yang aku lebih suka kalau dia solat dengan pakaian tu, aku suka kalau dia ulang solat dia. Maksudnya pakaian yang dibawa daripada negara kafir tu, kalau yang atas serban ke, jaket ke, kalau pakai sah solat, tak payah ulang. Tapi kalau yang seluar tu, yang baju dalam tu, kalau pakai buat solat, maksudnya tak basuh apa lagi lah ni. Tak basuh. Maksudnya beli je, kata ni pakaian bandar ni dari mana? Dari Jepun kan. Beli, pakai terus pergi solat. Gitu. Jadi Ahmad kata, aku suka kalau dia ulang balik. Jadi apa maksud suka ulang balik ni? Maksudnya yang pertama wajib ulang. Itu maksud dia kata suka ulang balik tu. Jadi membawa dua maksud. Maknanya wajib ulang balik. Kalau dia terus pakai buat solat. Ni sebab kes solat lah ni Tapi kalau dah basuh siap balik, buat balik basuh pakai tak ada masalah lah. Ini maksudnya yang tak basuh. Ya, yang tak basuh terus pakai tu. Okey. Okey. Ni kata pertama wajib ulang, dan yang kedua, yang pendapat kedua mengatakan bahawa tidak wajib. Tidak wajib kerana asalnya suci. Nampak tak ada apa-apa, kira suci lah tu. Jadi asal tu tidak hilang dengan sebab kita syak sahaja. Jadi kata Malik, kata Imam Malik tentang pakaian orang kafir yang dia pakai sepanjang masa tu. Jadi kalau kita pakai tak basuh tu, Imam Malik kata selagi ada waktu ulang balik. Jadi maknanya yang mereka lebih berhati-hati lah. Sebab apa? Sebab dia kena tukar baju lain lah. Ya, tukar, basuh dulu ke, pakai balik kan, ataupun tukar baju lain. Sebab apa? Sebab maknanya disyaki, maknanya kemungkinan mereka kan tak basuh kan, buang air kecil tak basuh kan, jadi mungkinlah ada kena-kena kan. Itu sebenarnya syak aja untuk berhati-hati. Walau sebenarnya pada asalnya tengok tak ada tu suci lah kan. Kata Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ada pengikut Syafi'i mengatakan makruh guna bekas dan pakaian ahli kitab. Sama ada maknanya ahli kitab dan orang kafir lain-lain lah. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seluar dan yang membalut badan tu maknanya makruh dia guna, makruh digunakan. Tetapi kalau dah yakin suci, maka tidak makruh lagi. Jadi maknanya kalau kata orang import, tengok kan dalam keadaan yang bersih, bergosok kan, nampak dah bersih macam tu, tak ada langsung nampak kesan pakai, yang itu tak makruh. Tapi yang orang kata konyol-konyol tu, macam dalam karung je kan nak bawa keluar macam tu, kita pun tak pasti basuh ke tak basuh, anda makruh lah selagi tak nampak najis tu. Seeloknya basuh dululah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu mereka bersihkan ke tidak. Jadi kesimpulannya makruh lah guna tanpa dicuci. Bila dah dicuci bersih, tak ada makruh lagi, harus. Memalik dengan Ya.
kesimpulannya samalah semua pendapat ni. Samalah semua pendapat maknanya. Cuma adalah satu pendapat kata wajib ulang, maknanya tak sah kalau tak basuh kan. Tapi kesimpulannya lain-lain itu mengatakan makruh je kalau tak basuh tu selagi tak nampak najis tu. Jadi basuh lebih selamat lah. Tapi kalau dah basuh bersih, kalau penjual tu memang dah basuh, dia dah gosok, dia dah apa, nampak pun baru je, itu